ingin jadi hafiz Quran. Ku akan bertahan walau sulit melelahkan. Allah beri aku kekuatan. Ku impikan sepasang mahkota untuk berikan di akhirat kelak, sebagai pertanda bahwa kau sangat ku cinta. Aku cinta engkau karena Allah. Ku cinta Umi, ku cinta Abi, ku harap doamu selalu dalam hati. Ku cinta Umi, ku cinta Abi, berharap bersama di surganya nanti. Ku impikan sepasang mahkota untuk berikan di akhirat kelak, sebagai pertanda bahwa kau sangat ku cinta. Aku cinta engkau karena Allah. Ku cinta Umi, ku cinta Abi, ku harap doamu selalu dalam hati. Ku cinta Umi, ku cinta Abi, berharap bersama di surganya nanti. Ku cinta Umi, ku cinta Abi, ku harap doamu selalu dalam hati. Ku cinta Umi, ku cinta Abi, berharap bersama di surganya nanti. I love you Umi, I love you Abi, I love my family forever in my heart. Ku putuskan satu impian. Aku ingin jadi hafiz Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. وقال رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لساننا يفقه أقوالنا. أما بعد.
Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Apa khabar semuanya? Sihat ke pada pagi ini? Alhamdulillah. Bersyukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kita dapat berkumpul lagi pada hari ini. Hari apa hari ini tuan-puan? Hari Isnin ni tak? Jadi permulaan untuk minggu yang terbaru. Alhamdulillah. Moga-moga semuanya baik-baik sahaja. Kepada mereka yang ada urusan-urusan yang tertentu, moga-moga dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sama-sama juga kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana masih lagi memberi keizinan kepada kita untuk meneruskan kehidupan kita, diberikan nikmat pernafasan sehingga pagi ini kita dapat ikut kelas, kita dapat buat kerja rumah kita macam biasa. Kan benda-benda ni disebut selalu tuan-puan, saya selalu sebut, tuan-puan pun dah hafal dah. Tapi itulah hakikat dia. Nak tak nak kena bersyukur juga. Kan? Kalau kita tengok sekarang ni pun saya rasa tuan-puan pun maklum dengan isu semasa sekarang kan. Yalah, ada sebahagian orang yang mungkin stres, terlalu stres, memikirkan tentang apa yang berlaku sekarang ini dengan COVID-nya kan. Jadi sampai ada yang bunuh diri. Sebab apa? Sebab dah tak boleh tanggung stres. Mungkin adalah hutang-hutang ke kan. Ataupun nak meneruskan kelangsungan hidup tu mungkin dah tak ada punca pendapatan. Jadi itulah antaranya. Dan banyaklah isu-isu semasa. Tak lupa juga isu yang sekarang ni tengah viral. Yang kat penthouse tu kan. Tuan-puan pun tahulah. Seram dengar bunyi tu. Duk buat pemujaan sihir dan sebagainya. Umur muda lagi kan sayang. Tapi itulah, dah takdirnya begitu. Dan itulah, nak jadi cerita tak. Akhirnya tumpas jugalah, kena tangkap. Wallahualam sekarang apa jadi pun tak tahulah kan. Tuan-puan pun dah tahu kan, maklum benda ni. Tapi itulah, maknanya kat dunia ni macam-macam ragam manusia ada tuan-puan. Tapi seram juga saya dengar berita tu. Ya tak, pasal yang kat penthouse tu kena tangkap. Yang tahu-tahu lah kot nah. Kalau tak tahu nanti boleh tengok Facebook ke Google ke. Umur 20-an lah, 25. Itu kalau ikut tu pangkat kawan-kawan je tu rasanya. Kalau umur macam tu lah kan, 20-an ni. Tapi itulah. Jadi insyaAllah kita doakan yang terbaik. Moga-moga diberi hidayah oleh Allah SWT. Dan mungkin dengan asbab tertangkapnya ni membuatkan dia ada peluang untuk bertaubat, kan, berubah ke jalan yang benar insyaAllah. Dan poin saya yang awal tadi, yang ada masalah kelangsungan hidup dan sebagainya, kita doakan juga. Tak dinafikan ramai orang yang rasa macam tu. Mungkin di antara kita ni ada yang rasa, ada yang tak lah. Siapa yang masih lagi dapat bekerja dengan baik, masih lagi orang kata apa, gaji pun lancar dan sebagainya. Jadi itu Alhamdulillah. Itu pun satu nikmat juga. Kan, bersyukur sangat. Ada orang duk fikir resah, yang berniaga siang malam ni duk mikir. Yang berniaga pun sekarang Alhamdulillah lah boleh berniaga kan. Cuma adalah setengah premis yang tak boleh nak diteruskan. Yelah, apa, ada kadang khidmat, beberapa khidmat yang terpaksa ditangguhkan untuk PKP ni. Jadi itulah tuan-tuan dan puan ya. Dalam kita meneruskan kehidupan ni, ujian orangnya berbeza-beza. Ujiannya berbeza-beza. Kita ni Alhamdulillah lah Allah bagi peluang. Dapat pula ikut kelas pagi ni sama-sama. Orang lain duk sekarang ni ada yang duk fikir anak-anak nak bagi makan, belum lagi. Duk fikir pampers budak. Banyak lah. Kalau cerita satu-satu ni banyak benda ceritanya tuan-puan. Ya tak? Cuma tujuan saya bawa benda ni adalah untuk kita sama-sama bermuhasabah. Dan nakkan kita sama-sama rasa bersyukur dengan apa yang Allah berikan kepada kita sampailah ke hari ini tuan-tuan dan puan ya. Baik. Jadi kepada mereka yang baru masuk, jangan lupa saya ucapkan dulu ahlan wa sahlan, selamat datang. Jangan lupa bantu saya, tolong share. Sama-sama kita sebarkan ilmu ini insya-Allah. Dan dengan apa yang saya sebut-sebutkan tadi, mungkin itu adalah asbab dengan usaha kita selama ni, kita dekat dengan Quran.
Bukanlah kita nak kata, oh yang baca Quran je lah ya Allah pelihara Allah. Tidak. Tapi itu janji Allah. Kan, itu janji Allah. Kita sentiasa cuba dekat dengan kalam dia. Kita berusaha. Jadi benda tu secara tak langsung. Itu saya kata asbab tadi. Saya tak kata, oh confirm. Tapi asbab. Sebab kita mulakan harian kita dengan bacaan Quran dan sebagainya, membuatkan hidup kita lancar, elok je. Rezeki datang tang ni, ikut situ, ikut sini. Walaupun dia tak banyak segedebuk macam tu kan, tapi ada. Kan? Kita boleh hidup sampai hari ni, boleh makan, minum. Dalam duk kata tak ada duit, contoh tak? Dalam kita ada, perasan tak benda tu? Memang berlaku. Saya pun biasa macam tu. Dalam duk kita kata, aduh tak cukup bajet ni, aduh tak ada duit lah. Macam mana bulan ni, alamak nak ujung bulan lah, alamak macam mana, alamak. Banyaknya alamak tu. Tapi bila tengok balik, elok je kita lalu benda tu. Faham tak? Cuma yelah, adalah sedikit yang kita kena, ada pengorbanan yang kita kena buat. Tapi hakikat dia, masih lagi kita dapat meneruskan. Masih lagi dapat teruskan perjalanan. Boleh? Ada yang kata stres, buat PDPR dengan anak-anak. Tapi itulah, kalau fikir balik, macam tu lah rasa guru-guru kat sekolah tu kan dah. Tambah-tambah mak-mak kat rumah ni kena ambil tugas guru. Tapi hakikat dia nampak, dalam kita duk stres-stres tu pun selesai juga. Anak-anak kita ni dapat juga sesuatu. Walaupun dalam fasa tu ada yang kita marah-marah sikit kan, biasa lah tu ya. Dan anak sendiri ni lain tu kan, kalau ngajarnya dia tak sama. Kalau anak orang kita macam berhati-hati, behave. Kita hati sebab anak orang, tapi anak sendiri ni lain. Kalau dia tak dapat je, udah kita rasa meremang je kepala ni ya. Bukan badan, kepala yang meremang tu kan, bukan badan. Okey, dahsyat tak dahsyat. Tapi itulah, nak tak nak kena harungi juga kan. Saya doakan mak-mak ayah. Saya tahu ada yang rasa tertekan, mungkin nak handle anak-anak dari sudut itulah sekolah kan, sekolah tu. So kalau fikir balik, atau kalau bukan kita yang buat, siapa lagi nak buat? Betul tak tuan-tuan? Daripada duk kita stres benda-benda bagai tu, baik kita layan aja. Tuan-tuan jangan cakap, alah tak apalah ustaz tak lalui je. Jangan kita cakap macam tu. Sebab yang lalui sekarang ni bukannya kita, bukan tuan-puan saja. Semua orang yang ada anak, semua kena buat macam tu. Kita fikir tu je. Memang anak saya kecil lagi, belum sekolah kan. Memang tapi saya pun memikirkan juga, andai kata aku diuji begitu, nak tak nak kena buat juga. Kan, stres, tertekan, itu biasa. Tapi nak tak nak harungi juga. Tapi dah harungi dalam kata duk stres tu, akhirnya apa? Ada manfaat untuk anak kita. Sekurang-kurangnya dia dapat juga sesuatu. Dalam duk kita stres tu, dia dapat juga sesuatu. Yang kita ni duk seronok marah je lah kan. Tapi sebenarnya ada ganjaran buat kita pula. Kita yang berkorban ni kan. Yelah, mak-mak sibuk nak buat kerja rumah lagi, nak urus anak lagi. Itu tak kena pula anak yang jenis degil-degil sikit tu. Tu biasa lah tu. Ya tak? Orang suruh buat ni tak nak, buat itu pun tak nak, buat ni pun tak nak. Sudah berganda-ganda rasa marahnya. So itulah, pening ya. Mantap bosku, stres tak ketiban. Itu lain kan. Mantap bosku, insyaAllah terbaik. Samalah yang lain tuan-tuan perempuan yang bersama dengan kita pada pagi ini. InsyaAllah saya doakan agar dilapangkan fikiran anda semua, dipermudahkan segala urusan, insyaAllah. Samalah tuan-puan doakan kami juga agar lancar urusan-urusan kami ini. Boleh ke tak boleh? Pagi ni tak mau stres-stres lah. Kita nak ngaji-ngaji ni, kena relax-relax, santai-santai. Boleh? Alhamdulillah. Tinggal seorang je anak kena pantang. Itulah. Saya baik tinggal seorang je. Yang kena ramai tu, 5-6 orang tu, aduh jenuh. Jenuh memang jenuh, tapi nak tak nak layan juga tuan-tuan. Itu saya kata tadi. Jenuh memang jenuh, tapi dah tak ada option dah. Lainlah kalau kita ada pilihan lain. Kita dah tak ada pilihan. Kita harapkan apa? Harapkan Allah datangkan keajaiban lah. Mana tahu anak kita tiba-tiba jadi handai time tu. Macam tuan-puan sekarang nampak.
ngaji tang online terus jadi handai tuan-puan. Sebelum ni ikut ngaji depan-depan rasa tak dapat je. Ya tak? Bertahun-tahun ni ikut tak dapat. Sekali ikut online, sekali kelas je ikut terus jadi handai. Ha. Betul tak tuan-puan? Jadi insya-Allah itulah. Apa-apa pun demo ni, anak-anak kita ni demo, kita ni lah nak mencorakkan demo. Dengan fasa sekarang saya pun risau ni. Anak saya pun kecil lagi nak membesar ni kalau masih lagi dalam keadaan macam ni kan. Orang kata pun sekolah pun macam tak tentu lagi macam mana keadaannya. Risau juga. Sebab tak tertampung. Walaupun saya mengajar Quran macam ni kan, tuan-puan mungkin akan kata, oh Ustaz Adi tak apalah boleh ajar anak. Memang boleh, tapi dia lain lah tuan-puan. Untuk tambah pula ilmu-ilmu lain kan, akademik apa semua tu lain. Dia memang sekolah, itulah platform yang paling sesuai sekali. Kalau tidak, baik tak payah wujud sekolah kan. Macam tu lah ibarat dia. Tapi untuk keadaan sekarang memang nak tak nak, kita lah kena berkorban dulu. Boleh nak? So ni sekadar nasihat lah tuan-puan. Bukanlah saya nak mengajar tuan-puan pula kan, suruh jadi cikgu. Tak. Saya saja cerita supaya kita tabah dengan apa yang berlaku sekarang. Itu sahajalah. Boleh jom. Jangan stres-stres tuan-puan. Jom kita istighfar dulu insya-Allah sama-sama. Alright. Apa pun kita buka dulu pertemuan kita pada pagi ini dengan bacaan Ummul Kitab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا Amin ya rabbal alamin. Baik, alhamdulillah. Okey, sama-sama kita doa dan bertawakal. Kita doakan baik-baik semoga mak-mak anak-anak yang bukan mak-mak anak-anak jelas siapa-siapa yang diduga dengan masalah-masalah yang tertentu, macam-macam sudutlah masalah yang kita sebut ni, kita doakan semoga semua lancar. Okey, dan kita ambillah kesempatan ni dalam kita mengharungi ujian ini, ada kesempatan pula yang kita boleh ambil macam ni. Tengah PKP kan, tak buat apa-apa, kita manfaatkan masa yang kosong ini, kita ngaji macam ni kan, kita mengaji, kita ajak kawan-kawan dia. So yang belum share tolong share dulu. Boleh? Tekan butang share tu percuma tuan-puan. Alright. Baik, jadi insyaAllah jom sama-sama kita istighfar dulu. Okay, sedia semua? Tarik nafas. Kita buat 3 kali je insyaAllah. Kemudian kita akan sambunglah bacaan kita. Pelan-pelan ikut. Kepada mereka yang pertama kali ikut pengajian ni ataupun baru pertama kali dengar istighfar ni, tak apa, dengar-dengar dulu, nanti boleh orang tak apa, tiru-tiru lah, tangkap-tangkap melodi dia insyaAllah. Sedia semua? Okay, apa-apa pun kita betulkan niat kita semula insyaAllah. Fokus bila kita time nak ngaji, kita ngaji betul-betul. Kan, time nak bergurau senda, kita bergurau. Time nak main, kita main. Time ngaji, kita fokus insyaAllah. Boleh nah? Ready semua? Allahumma salli ala sayyidina Astaghfirullah Rabbal Baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman, zidni ilman nafi'an, wa wafiqni amalan salihan, amalan maqbulan. Astaghfirullah Rabbal Baraya.
الخطايا ربي زدني علما نافعا ووفقني عملا صالحا عملا مقبولا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا ربي زدني علما نافعا ووفقني عملا صالحا عملا مقبولا ووفقني عملا صالحا عملا مقبولا Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Baik, alhamdulillah. Tuan-tuan dan puan, selesai kita punya muhasabah pagi kita, insya-Allah. Jadi untuk hari ni kita nak sambung ayat berapa ni? Ayat 254, tuan-tuan dan puan. Okey, ayat 254. Tuan-tuan dan puan boleh buka Quran muka surat 42. Kita akan sambung satu ayat pendek aja. Kalau kita tengok ni, saya pecahkan kepada 4 baris lah. Sebenarnya ayat ni pendek aja, kan? InsyaAllah. Baik, jom. Kita akan mulakan. So, saya harap tuan-tuan dan puan dalam keadaan yang sudah cukup bersedia. Kita akan baca dulu sama-sama ayat ini. Boleh? Jadi tuan-puan, sekali lagi saya nak ajak sama-sama betulkan niat. Jom kita teruskan. Ready semua. Tarik nafas. Tarik nafas. Tarik nafas. Sedia. 1, 2, mula. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. Baik, alhamdulillah tuan-tuan dan puan. Selesai sudah pengajian kita. Pengajian tu. Bacaan kita lah maksudnya. Kalau kata pengajian kan, tuan-puan ingat dah habis dah pengajian kita pagi ni kan. Salah imbuhan. Salah imbuhan. Habis dah bacaan kita. Baik. Apa cerita kan tu? Betul tu. Tak ada kos. Pakaian pun janji tu aurat. Betul tu Puan Kartini. Setuju sangat tu.
Baik, Alhamdulillah tuan-tuan dan puan. Jom kita teruskan untuk sesi bedah membedah. Adakah anda semua sudah bersedia? Pastikan kita punya perjalanan kelas ini dalam keadaan yang relax-relax ya. Santai-santai tapi sampai. Okey, lagu Bayati aku start. Lagu Rust. Okey, baik. Sedia semua? Ready? Kita teruskan InsyaAllah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum. Baik. Ya ayyuhalladzina amanu. Okey, pertama sekali. Awal-awal terus tanya soalan. Okey. Pertama sekali kita tengok. Ni. Saya nak tanya tuan-tuan. Ni apa hukum ini? Ya ayyuha. Ya, apakah hukumnya? Awal-awal kena soal dah. Tak apa, silakan. Jawab dulu tuan-tuan ya. Silakan. Soalan simple. Simple je tak soalannya? Apakah hukum ya ayyuhalladzi ya jangan tiru kawan Jawapan tak boleh tiru kawan. Mantap jawapan. Apa? Baik, Alhamdulillah. Teruskan menjawab, tak apa, jangan risau. Terus. Okey, baik, tuan-tuan dan puan. Jadi betul lah. Puan Nani tukar jawapan. Puan Nani tukar jawapan. Yang tadi tak pakai Okey, baik. Alhamdulillah. Terima kasih tuan-tuan dan puan. Sebenarnya kita dah pernah jumpa dah contoh yang seumpama ini. Jadi saja saya tanya ni awal-awal ni supaya kita refresh balik apa yang kita dah belajar sebelum ni. Jadi kat sini kalau kita tengok dari segi rupa keadaan dia, tengok dengan mata kasar kita ni, nampak macam dalam satu perkataan, tapi sebenarnya tidak kan. Kat sini adalah dua perkataan. Yalah. Kalau tuan-puan jawab mad jaiz munfasil, itulah jawapan dia. Mad jaiz munfasil. Kat sini bukan mad wajib. Terbaik jawapan-jawapan anda semua. Jadi kat sini mad jaiz, iaitu pertemuan dua huruf mad dengan hamzah dalam dua kalimah. Dan kat sini kalau kita tengok ni, ya ni sebenarnya satu perkataan. Dan ayyuha pula satu perkataan. Ya satu perkataan, ayyuha satu perkataan. Cuma yang buatkan kita keliru sebab dia gabungkan ejaan ni. Sebab tu kita mungkin beranggapan ianya adalah mad wajib. Dan
apakah tujuan sebenarnya tulisan ini disambungkan? Sedangkan tadi saya sebut, tadi saya sebut kat sini adalah dua perkataan. Betul tak? Dua perkataan yang berbeza. Kenapa disambungkan? Sebab kat sini kita tak boleh berhenti, tuan-puan. Kat sini kita tak boleh berhenti. Sebab apa? Kalau kita belajar, kalau kita fahami hukum mad jaiz munfasil dengan baik, kalau kita fahami hukum tersebut dengan baik, kita tahu bahawa hukum mad jaiz ni kita boleh berhenti padanya dua harakat. Contoh macam kat sini ni mad jaiz juga. Ya ayyuhallazina amanu. Kalau berhenti dua harakat. Kalau sambung baru panjang. Ya ayyuhallazina amanu. Kan? Kalau sambung. Tapi kalau kat sini kita tak boleh berhenti. Kita tak boleh berhenti. Sebab itulah disambungkan penulisan tu. Supaya kita baca tu terus. Kita tak berhenti. Ya dua harakat. Ibaratnya macam tu lah. Walaupun memang kita tak akan berhenti. Awal sangat tu. Takkan dah biru muka kan? Baru ya dah biru muka nak kena berhenti. Takkan. So, kurang-kurangnya mesti kita akan sambung juga. Betul tak? Jadi kat sini jawapannya mad jaiz munfasil. Dan disebabkan berlaku kekeliruan tadi dengan sebab bersambungnya penulisan tu, maka di sini ditambahkan lagi kata ulama mad jaiz munfasil hukmi. Mad jaiz munfasil hukmi. Baik, dengan adanya istilah hukmi tu, tambahan yang belakang tu, sepatutnya mad jaiz munfasil je. Tapi bila ada tambahan hukmi tu nak menunjukkan kepada ciri-ciri yang macam ni lah. Yang mana kalau tengok macam mad wajib, tapi rupanya mad jaiz. Faham tak? So, kat sini dinamakan mad jaiz munfasil hukmi. Hukmi ni maksudnya hukum. Dari segi hukum, ni saya nak huraikan apa yang dikatakan mad jaiz munfasil hukmi ni. Maknanya, dari sudut hukum, ianya adalah mad jaiz munfasil. Dari segi keadaan nak membacanya, memang sebiji macam hukum mad wajib. Yang mana kita tahu, mad wajib mutasil ni, kita tak boleh berhenti pada dia dalam tengah-tengah perkataan tu. Betul tak? Tapi kita akan faham keseluruhan dengan apa yang saya cerita ni apabila tuan-puan betul-betul memahami apakah itu mad wajib, apakah itu mad jaiz. Kalau kepada mereka yang memang tak pernah belajar benda ni, tak pernah dengar ataupun pertama kali dengar istilah ni, mungkin agak pening sikit lah. Apa yang saya sebut ni kan? Mad jaiz, wajib, mufasil, mutasil ni apa dia? Jadi tuan-puan kena faham. Okey, tuan-puan kena faham dari sudut tulisan je nampak macam mad wajib, tapi dari segi hukum dia memang tetap mad jaiz. Alright, dan kita baca pun memang tak boleh berhentilah. Kadar 4 ataupun 5 harakat macam biasa. Ya ayyuhallazina amanu. Boleh? Ya betul. Puan Nazrina di hati. Berlaku pada nida panggilan. Ya ayyuhal. Tu dengan macam ha tambih. Ha ula kan? Ha ula. Gitu. Lain dari segi hukum confirm mad jaiz munfasil. Sebab tu ditambah hukmi tu nak bagi tahu dari sudut hukum dia memang mad jaiz. Cuma gaya bacanya memang semirip seperti mad wajib muttasil, yang mana kita tak boleh berhenti tiba-tiba padanya dengan kadar 2 harakat. Seperti kaedah kita berhenti pada mad jaiz yang biasa kita faham tu. Boleh tuan-puan Wallahu ta'ala a'lam. Tuan Suhaimi salah teka. Tak apalah. Ni kita refresh balik kan. So itu. Terima kasih atas jawapan semua. Jadi jelas kat sini bahawa ini adalah mad jaiz munfasil. Hukmi tu tak kisah pun. Ada perkataan hukmi ada ke tak ada ke, tak kisah pun. Tak ada masalah. Alright. Itu hanya orang kata apa, nak mentakkidkan lagi, nak meyakinkan lagi. Dari sudut nak pegangan hujah tu nanti kalau kita bercerita kan. So nampaklah, okey. Ada satu istilah yang nak menunjukkan dari sudut apa yang kita faham, dari sudut keterangan dia tadi tu. Hujahnya, pencerahan dia tu. Wallahu a'lam. Baik, kita sambung.
Ya ayyuhallazi. Ha ni terus loncat masuk pada lam yang bersabdu ni. Ya ayyuhallazi. Huruf zal keluarkan hujung lidah sedikit sahaja. Itu makhraj bagi huruf zal. Panjang pula 2 harakat. Ni 2 harakat mat asli. Ni pun sama 2 harakat. Amanu. Hamzah yang dibaca 2 harakat. Hamzah yang dibaca 2 harakat dan berada di awal kalimah, awal perkataan. Dalam perkataan tu bunyi A tu di awal. Sama ada dari atas macam ni ataupun I ataupun U. Confirm. Kena faham dari sudut hukum lah pula. Baca tetap 2 harakat. Tapi bila keadaannya disebabkan hamzah ni tadi, maka kita sebut mad badal. Okey, mad badal 2 harakat. Boleh nak? Ya ayyuhallazina amanu. Ni mad jaiz munfasil. Ni pure punya, original. Okey. Mad jaiz hakiki, dia memang betul-betul mad jaiz. So ini tak payahlah pening-pening nak tambah-tambah istilah kan. Tak ada apa pun. Ini yang bikin stres salah jawab. Masya Allah. Baik, amanu ni 4 atau 5 harakat tu dah confirm, sudah pasti. Simbol mat bertemu dengan hamzah kan. Jadi hukumnya benarlah mat jaiz munfasil. Huruf mat bertemu dengan hamzah dalam 2 kalimah. Amanu 1 perkataan. Anfiqu 1 perkataan. Boleh. Ni huruf ziyadah tuan-puan yang ada alif, atas dia ada bulat ni. Tak perlu kita baca lah. Tak perlu kita baca. Ianya ada pada tulisan tetapi tiada pada bacaan. Anfiqu. Nun mati bertemu fa. Ni hukumnya ikhfa hakiki. Ikhfa hakiki. Bila sebut ikhfa ni dalam kepala kita dah set dah. Ikhfa ni sembunyi. Jangan sebut nun tepat pada makhrajnya. Ikhfa ni kan maksud dia sembunyi. So apa yang kita nak faham dengan maksud sembunyi itu tadi ialah jangan sebut nun tepat pada makhrajnya. Dapat tak? Anfiqu mim anfi. Kemudian kita kena check pula status huruf fa ni. Huruf fa ni termasuk dalam kelompok 15 huruf ikhfa. Jadi fa ni kita kena kenal pasti dulu. Dia ni huruf yang tebal ke nipis? Dah check, semak sebabkan kita dah ada kefahaman makhraj huruf, sifat huruf. So kita dapat tahu bahawa fa ni huruf yang nipis. Jadi dengung yang berlaku juga nipis. Anfiqu. Kalau kita buat tebal, anfiqu. Lain bunyi dia kan? Betul dah ikhfa tu. Cuma kaedah nak membunyikan tu kurang cantik, kurang tepat. Tidaklah berdosa, salah ke apa tidak tuan-puan cuma perlu diperkemaskan lagi lah. Dan nak kemas tu macam mana? Kenalah belajar, kena ada kefahaman begitu. Anfiqu. Huruf qaf baris depan tebal selamanya. Bukan sebab daripada depan, tapi memang qaf ni huruf yang tebal. Tak kisahlah dia baris atas ke, baris bawah ke, baris depan ke, dia tetap tebal. Sebab tu saya selalu sebut, ataupun mana-mana guru Quran pun akan sebut, huruf qaf ni adalah huruf yang tebal selamanya. Tebal selamanya. Okey, kalau orang putih kata always. Tuan-tuan puan ya? Always tebal. Okey. Anfiqu. 2 harakat semestinya sebab ada waw mat ni, nampak? 2 harakat. Dan ini huruf ziyadah samalah macam tadi kan. Ada pada tulisan sahaja tapi tiada pada bacaan. Alright. Ya ayyuhallazina amanu anfiqu mim. Dah habis 2 harakat ku ni tadi. Tengok pula kat sini mimma. Mim bersabdu. Mim musyaddadah.
Apa hukumnya? Tuan-tuan dan puan, wajibul gunnah, wajib kita dengung kadar 2 harakat. Mesti. Nampak je mim bersabdu dalam Quran, nampak je nun bersabdu dalam Quran, confirm kena dengung. Itu sepasti-pastinya. Faham lagi tu dulu. Kan? Setelah itu, bila kita dah faham secara keseluruhan, baru kita nampak rupanya adalah di sebaliknya hukum-hukum yang tertentu. Contoh macam ni kan. Ni kalau kita tengok mim bersabdu ni, kalau ikutkan dah kena dengar dah, confirm dah. Razaqnakum. Dari kefahaman kita dengan melihat mim bersabdu tu saja dah membuatkan bacaan kita baik dah. Tepat lah. Tapi kalau itu saya kata tadi, bila kita dah ngaji secara keseluruhan, baru kita nampak, oh rupanya ada idgham mislan kat situ. Mim mati bertemu mim, contoh. Nampak? Begitu, itu yang saya maksudkan tadi. Kan? Bila kita dah fahami dari segala sudut hukum hakam ni. Baik. Kita sambung balik kat sini. Mimma. Lepas dengung ni tadi, dengung kadar 2 harakat tuan-puan. Kadar untuk wajibul gunnah ini wajib dibaca dengan kadar 2 harakat sahaja. Tu nama wajib tu bukanlah wajib 2 harakat tu. Maksudnya wajib dengung. Wajibul gunnah. Kadar 2 harakat. Mimma. Ma 2 harakat sebab ada alif mat kat sini. Huruf ra kena tebal. Ni pun sama. Huruf ra baris atas tebal selama-lamanya. Okey, tebal selama-lamanya untuk kita lah. Okey, dari sudut bacaan kita, qiraat kita, ra baris atas ni basic dia memang kena tebal. Mimma ra. Ra. Macam mana nak tebal? Kena angkat pangkal lidah. Itu bab sifat lah kan. Kena angkat pangkal lidah. Ingat, bila saya sebut je tebal tuan-puan, bila saya kata tebal tu, proses utama yang kita kena tahu ialah pangkal lidah ni pasti akan terangkat. Pangkal lidah akan naik. Ni hujung lidah, ni pangkal lidah. Pangkal lidah mesti akan terangkat ataupun naik lah. Ra. Kalau tak naik, ra, ra. Macam huruf qaf. Qa. Kalau angkat pangkal lidah, qa, baru dapat. Kan? Dan huruf qaf tu memang makhraj dia sendiri pun dah memang pangkal lidah akan naik ke langit. Boleh faham ni? Mimma ra. Jadi lepas ni jangan lemahkan bunyi dia. Contoh ra. Mimma razaq. Ra. Bunyi lemah. Memang ada mirip bunyi tu ada. Cuma tak mencapai tahap kesempurnaan sifat dia tu, kan? Sebab tu kita kena mention banyak kali. Tebal. Kan? Mimma ra. Okey? Mimma ra. Kena tebal. Mimma razaqnakum min qa. Baik. Huruf zai ni tak payah tebal. Jangan razaqana. Kan? Lain bunyi dia tuan-puan. Za ni balik kepada bunyi yang nipis sahaja. Raza. Mimma raza. Za. Matikan qaf, kemudian pastikan ada lantunan yang kecil sahaja. Namanya apa? Qalqalah sughra. Kan? Lantunan yang kecil, yang lemah. Mimma razaqna. Mimma razaqnahum. Mimma razaqnakum. Razaq. Jangan razaqa. Beza tuan-puan. Razaqna dengan razaqna. Macam mana boleh wujud perbezaan itu? Puncanya dari pangkal lidah. Pangkal lidah kita tak naik. Jadi macam mana? Razaqa. Dia tak cun lah tuan-puan. Silah mudah ya. Dia tak cun bunyi dia. So kita nak kemas. Berbalik pada makhraj, balik pada sifat. Razaqa.
Tapi jangan tekan, jangan letupkan bunyi dia. Razaqqa. Razaqqa. Jangan letupkan bunyi dia. Razaqqa. Razaqqa. Qa. Razaqqa. Layan je, santai. Mimma razaqna. Dapat tak? Alright, ini untuk qalqalah sughra. Tak apa, pelan-pelan praktis. Sekurang-kurangnya kita dapat. Oh, itu kaedah dia kan. Nanti kita try, lama-lama kita dapat, insyaAllah. Now, 2 harakat, confirm. Ni ada alif mat ni, nampak? Kecil je dia, hati-hatilah. Okay, 2 harakat. Razaqnakum. Kaf baris depan ku, muncung bibir, confirm. Itu dah semestinya sebab dia baris depan. Cuma janganlah over sangat. Biasa-biasa je. Kum. Mim bersabdu. Macam saya sebut tadi, ingat tak? Nampak je mim bersabdu dalam Quran ni memang confirm kena dengung, tuan-puan. Cuma bila kita dah buat penelitian. Penelitian, tuan-puan. Nampak? Kita dah faham dengan kehendak ilmu tajwid. So, kita nampak rupanya ada pertemuan mim mati dengan mim. Dan disebabkan pertemuan inilah yang menyebabkan wujudnya simbol sabdu kat sini. Dan akhir sekali, apa pun dia nak kita buat apa? Kena dengung, itu aja. Kan? Dia nak kita buat apa? Nak dengung aja, itu je. Cuma jalan pintasnya tadi, itulah. Dengan melihat mim yang bersabdu, itu sahaja. Cuma kalau nakkan huraiannya lengkap, jelas, detail, maka kita kena melihat dari sudut pertemuan itu. Ada mim mati bertemu mim, idgham mislain. Nampak? Tapi apa pun, penghujungnya yang kita nak faham, akhir sekali kita nak faham apa dia. Kena baca dengung, itu je. Idgham mislain. Masukkan bunyi mim tu ke dalam mim dan sepastinya dengung kadar 2 harakat. Itulah tujuannya. Mim tu ada kat situ. Jadi kat sini hukumnya idgham mislain ataupun idgham syafawi. Itu biasa nama yang biasa kita sebut lah. Yang ma'ruf dalam kitab-kitab pun tulis begitu. Mimma razaqnakum min qa. Alright. Selesai tadi kena dengung idgham mislain. Kemudian nun mati bertemu qaf. Kejap tukar dulu. Okay, nun mati bertemu qaf. Ikhfa hakiki. Ingat. Ikhfa lah ustaz. Betul, ikhfa. Cuma ingat. Bila sebut je ikhfa ni, kita tahu. Sembunyi. Ikhfa ni maksudnya sembunyi. So, apa yang kita nak faham dengan sembunyi tu? Apa yang kita nak faham dengan sembunyi tu, tuan-puan? Cuba tuliskan di ruangan komen. Kita nak bagi semua ingat hari ni juga. Dan tuan-puan dah ingat dah pun. Apa yang kita nak faham? Bila kata je ikhfa ni, apa yang kita nak kena set dalam kepala kita ni? Tuliskan di ruangan komen kita ni. Bila ikhfa je, apa yang kena ada dalam kepala kita ni? Satu perkataan. Pasal nun tu. Tentang nun tu. Tentang nun tu sendiri. Apakah yang dimaksudkan dengan ikhfa ni? Faham soalan saya baik-baik Apa yang dikatakan ikhfa? Dan bila kata, yes, kita tahu ikhfa ni maksudnya sembunyi. Tapi ada satu yang saya selalu sebut kepada tuan-puan. Dan tuan-puan pun selalu sebut. Faham sangat dah. Ke tak jumpa? Ni, kepala dia jangan. Saya selalu sebut, jangan. Kepala dia jangan. Jangan kepala dia. Saya nampak Tuan Suhaimi seorang je jawapan betul. Tuan Suhaimi je. Boleh tengok jawapan Tuan Suhaimi kita. Puan Nazrina di hati. Yes, betul. Yes, Puan Halijah. Puan Azizah Makcha. Dia sebab saya dah buka clue tadi, jangan tu kan. So lepas ni ingatlah ya. Yes. Sebenarnya kita dah tahu dah. Biasa je dengar saya sebut ni. Cuma orang kata apa, kali ni kita nak mengesahkan lagi. Biar kefahaman kita ni semua sama, tuan-puan.
Jangan meniru. Sempat lagi tu. Okey, baik. Alhamdulillah. So, terima kasih tuan-tuan dan puan-puan. Jadi, ingat. Dalam syaring tajwid ni, biasanya saya akan istilah dengan, itulah ayat, apa yang saya selalu sebut, bila sebut je tentang ikhfa haqiqi, hukum ikhfa, nun mati bertemu dengan 15 huruf ikhfa. Dan kita kena tahu maksud ikhfa itu sendiri adalah sembunyi. Jadi nak sembunyikan tu apa? Sembunyikan nun mati. Sembunyikan nun mati. Bayangkan kalau orang yang baru pertama kali belajar, agak-agak dia boleh faham tak dengan makna yang terlalu umum? Kan kalau orang baru belajar dengan kita, tanya kita, ni hukum dia apa Oh, ni ikhfa hakiki. Ikhfa tu apa? Ni sembunyi. Sembunyikan apa ya? Sembunyikan nun mati tu. Oh, macam mana Macam tu lah, sembunyikan nun mati. Takkan tak faham kot. Kita lah. Kita dah tahu. Tapi orang yang tak tahu tu dia tanya kita. Sembunyikan. Sudah. Kan, sembunyikan nun. Jadi kita kena ada satu jawapan yang mungkin membuatkan dia lebih faham. Bukanlah bermakna kalau kita sebut jangan sebut nun tepat pada makhrajnya dia terus faham 100%, tidak juga. Tapi kita bagi orang tak apa ada bunga dia tu supaya dia nampak kat mana dia nak fikir tu. Yang kata sembunyi tu kat mana nak nampak tu. So bila kita kata jangan sebut nun tepat pada makhrajnya, itu orang tak apa bunga awal dia tu. Tu baru kita explain. Nun ni makhraj dia, baru cerita. Tak? Kalau dia tak faham juga, khabar ke dia, tak apalah, ikutlah seminar makhraj huruf. Senang. Habis cerita. Selesai tanggungjawab kita kan. Gurau-gurau tuan-tuan. Tapi kita cubalah sedaya upaya untuk memahamkan seseorang itu. Macam ni kan, kalau saya kata kepada tuan-puan, okey, apa yang dimaksudkan sembunyi itu ialah jangan sebut nun tu tepat pada makhrajnya. Jadi berbalik kepada makhraj nun, kenalah tahu pula makhraj nun kat mana. Kan, makhraj nun tu kat mana? Hujung lidah naik ke lelangit. Cerita satu-satu. Jadi bila kata sembunyi tu, hujung lidah tu janganlah bagi kena lelangit. Itulah yang dimaksudkan dengan jangan sebut nun tepat pada makhrajnya. Maknanya kita buat melawan fitrah yang sepatutnya. Macam tu. Boleh faham tuan-puan? Okey? Jelas kot nah? Baik. Jadi berikutnya kita sambung lagi. Kita teruskan hilangkan kita perlu jelaskan. Ya. So ikhfa ni sembunyi, jangan sebut nun tepat pada makhrajnya. Baik, bila kita dah faham begitu, kadang banyak istilah juga. Ada yang kata lidah tergantung lah. Itu adalah hasil daripada apa yang kita faham bila kata jangan sebut nun tu tadi kan. Jangan sebut nun tepat pada makhrajnya. Okay, fine, selesai. Kemudian bukan setakat itu je. Kita perlu tengok pula. Ni kalau kata nak bagi bacaan yang lebih kemas, kena tengok status qaf ni. Kena tahu qaf ni tebal ke nipis. Qaf ni hurufnya tebal, makhraj yang memang tebal, sifatnya yang memang tebal. Jadi bila nak tebal ni pangkal lidah mesti naik. Jadi waktu kita nak dengung ni pun kena seiring. Pangkal lidah kita ni dah standby. Nampak? Pangkal lidah kita dah standby dah nak pergi makhraj qaf tu. Qa. Bayangkan kalau kita buat sambil lewa je, kita tak fokus. Kata apa, keadaan pangkal lidah kita ni, kita tak bersedia nak sebut qaf tu. Itu yang lemah bunyi dia. Minqa. Nampak? Minqa. Bunyi minqa. Itu nyaris mim tu baris bawah. Kena mim tu baris atas. Mangqa. Mangqa lah koma. Ya tak? Selalu orang kata durian mangqa. Ini bacaan kita pun mangqa. Tapi apa pun ingat balik pada sifat. Ingat pada sifat qaf tu. Isti'la, pangkal lidah naik. Dan makhraj qaf tu sendiri pun memang kena naikkan pangkal lidah. Min qabli an ya'tiya. Faham tak? Min qa.
Begitu. Hati-hati tuan-puan. Okey. Baik, Alhamdulillah. Saya harap semua jelas. Walaupun kita tak dapat semua, tak apalah. Sekurang-kurangnya ada benda yang kita boleh ambil kan. Ingat, nun mati. Nun mati ni jangan sebut, kalau detail dia, jangan sebut nun mati tepat pada makhrajnya. Itu ikhfa. Ingat Baik. Min qabli. Qab. Baik, huruf ba yang mati di tengah-tengah bacaan disebut sebagai qalqalah sughra. Sama lah macam ni. Ni, razaqa. Ni pun qalqalah sughra. Cuma, nampak? Penting je sifat ni. Razaqa. Razaqana. Nampak? Kita, walaupun disebut sughra, kecil ataupun lemah tadi, tapi kita tetap kena menjaga sifat-sifat dia. Beza macam ni kita tengok Razaqa. Razaqana. Qabli. Qab. Zaqa. Qab. Zaqa. Qab. Nampak tak? Dua-dua sughra. Zaqa. Qab. Zaqa. Qab. Nampak tak? Bunyi belakang tu. Bunyi lantunan tu. Hasil lantunan tu. Memang nak tak nak berbalik kepada sifat huruf ba tu. Huruf yang dilantunkan tu. Dia macam kena dengan logik dia lah tuan-puan. Ibarat kita baling bola. Okey kan? Kalau kita baling bola. Kalau kata bola tu kita lantunkan dia ke sini. Tak. Bayangkan. Tuan-puan bayangkan mikrofon saya ni lantai. Okey. Sekejap kena ambil barang. Kena tunjuk. Biar faham. Ni tuan-puan. Bayangkan. Ni bola Bayang ni bola. Kalau bola, bayangkan ni lantai lah. Bayangkan bola kalau kita baling. Kita baling. Sini. Daripada macam ni lah. Daripada sudut ni. Sini. Tak. Logik dia ni mesti akan pergi macam ni. Dia akan ikut balik dia punya tu lah. Itu logik dia lah. Asas yang kita tak faham. Tapi kalau kita melawan fitrah dia. Macam ni. Tung. Piung ke belakang. Lantunnya ke belakang. Ibarat macam tu lah. Kita tak menetapkan yang sepatutnya. Macam ni. Lantun macam ni. Tu pergi lantun ke belakang balik. Macam tak logik. Sepatutnya macam ni. Tak. Mungkin dia macam. Apa-apa pun dia ke depan. Macam tu. Dia takkan. Lantun. Dia ke belakang. Kalau nak faham maksud lantun ni tadi lah. Jadi begitu. Saja je buat contoh. Tuan-puan dah faham dah sebenarnya kan. So itulah dia. Dah cerita pasal durian pula. Mantap semua. Nanti siapa nak post durian kat rumah saya, halo. Awak hantu durian juga. Okey, boleh. Boleh ke sebut sama-sama Ustaz? Saya kurang gemar untuk istilah sama-sama ni. Istilah sama ni sebenarnya kalau ikutkanlah. Dia istilah je sebenarnya. Ikut pada kefahaman kita sebenarnya. Tapi kalau ikutkan sama ni lebih sesuai pada hukum ikhfa' syafawi. Ikhfa' syafawi. Ikhfa' syafawi itu yang dikatakan majazi. Samar-samar. Kan kalau ikutkanlah. Saya pegang macam tu je. Kalau ikhfa' ni kita tak sebut sama-sama. Sebab nama dia ikhfa' hakiki. Ikhfa' hakiki ni maksudnya hakiki ni sebenar-benarnya. Kita sembunyikan sebenar-benarnya. Hakiki. Sebenar-benarnya makhraj huruf nun tu. Kita sembunyikan. Tu. Tapi bila kita faham, contoh macam tu kan, kita rasa macam sama-sama lah bunyi dia. Kalau sama-sama ni macam lain sikit. Boleh. Razaqna kum min kita rasa macam sama kan, tapi sebenarnya itulah hakikat dia. Hakiki. Sebab tu namanya ikhfa' hakiki. Kalau kita faham sama, mungkinlah nama yang dah diletakkan oleh para ulama ketika dulu, ikhfa' majazi. Contoh. Majaz ni maksudnya sama-sama lah. Sebab tu saya, kalau siapa yang ikut kelas kita saya memang explain pada student saya macam tu. Pada untuk yang kata sama-sama ni lebih bertepatan, bersesuaian dengan ikhfa' syafawi. Itu yang kata tutup bibir bersahaja tu.
Dia ikhfa tak? Yes. Tapi dia bukan hakiki. Bukan sebenar-benarnya. Dia majaz. Sama-sama je. Macam hukum iklab. Contoh. Tajri tarmihim bi. Tu. Tu ikhfa. Tapi majaz. Dia samar. Itu kata samar. Tapi tuan-tuan dan puan, saya bukan menyangkal benda ni. Bukanlah tuan-puan tak boleh bawa hujah ni pada siapa-siapa pun. Dia kata, oh salah, bukan sama. Dia bukan cerita salah. Ini apa yang saya faham dan apa yang saya tuntut selama ni lah. Jadi itu hanya istilah saja. Itu saya kata tadi. Itu hanya istilah. Apa-apa pun berbalik kepada cara kita faham itu. Kalau kita beranggapan milqa, itu pada kita, oh itu samar tu. Alright, tak ada masalah. Asalkan dari sudut lafzi, dari sudut lafaz yang kita baca tu, lafaz kita yang kita keluarkan tu adalah bertetapan dengan apa yang sepatutnya. Boleh faham ni? Bila saya jawab begini, tuan-puan jangan kata saya menidakkan benda tu. Sebab itu adalah istilah, tuan-puan. Samalah hukum-hukum yang datang ni, ini semua adalah istilah yang didatangkan oleh para ulama untuk menampakkan logiknya tu. Menampakkan logiknya. Macam istilah wajibul gunnah. Wajib dengung. Kenapa para ulama letakkan maksudnya wajib dengung tu? Sebab dia dah kaji. Oh, kalau semua huruf mim bersabdu ni memang kena dengung. So, diletakkan term istilah wajib. Tapi kalau ada sebahagian mim bersabdu yang tak dibaca dengan dengung, alright? So, mungkin para ulama letak nama jaizul gunnah. Contoh, harus gunnah, harus dengung. Sebab apa? Oh, ada mim yang kena dengung, ada mim yang tak kena dengung, nampak? Itu dari sudut apa yang kita nak faham ialah bacaan yang datang secara yang tepat adalah datang daripada Nabi. Jadi bacaan tu dah wujud dah. Dan hukum tajwid ni dia tak ada waktu zaman Nabi, belum. Sebab itu mukjizat kalam Allah yang turun, yang diajarkan pada Nabi oleh para oleh malaikat Jibril, begitu bunyi dia. Yang tak boleh diubah dah bunyi dia. Kalau Nabi kata macam tu lah bunyi dia, macam tu lah bunyi dia yang kita kena buat. So dengan adanya bunyi-bunyi tu tadi, maka para ulama memikirkan satu jalan. Memikirkan logiknya terhadap bacaan yang dah sah itu tadi. Yang dah memang confirm kena baca macam tu. Maka datang. Oh, kalau mim temu mim ni, okey, logik dia mesti. Contoh ni kan, idgham mislain. Kenapa semua keadaan yang mim mati bertemu mim jadi macam ni? Kenapa Nabi macam tu? Dan bergantung pula konsep penulisan bahasa Arab tu sendiri yang memang ditulis begitu. Kenapa tak baca razaqnakum min, contoh kat sini kan, razaqnakum. Kenapa baca razaqnakum? Dah sebabnya datangnya bacaan itu begitu. Maka para ulama mengkaji dari sudut tulisan. Oh, kalau dari sudut konsep tulisan, mim ni ada dua. Tapi kenapa Nabi baca begitu? Nampak? Ada unsur kajian di situ, maka diletakkan logik. Oh, jadikan nama dia idgham mislain, memasukkan. Nampak tak? Faham tak ni? Ke tak faham? Jadi istilah-istilah tajwid ni adalah datang dengan logik, tuan-puan. Logik untuk meyakinkan lagi, terutamanya orang macam kita ni lah. Kalau tak ada ilmu-ilmu istilah ni, sampai sudah orang tak faham, tuan-puan. Melainkan kalau kita ni kena belajar bahasa Arab, faham kaedah. Begitu. Tuan-puan fokus tak apa yang saya sebut ni? Nampak cerita durian tu tak habis lagi tu? Okay? Alright. So, insyaAllah saya harap tuan-puan jelas dan faham lah. Dengan istilah-istilah yang hadir ni adalah untuk kita meyakini lagi dengan apa yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sahaja. Boleh? Alright. Tak apalah, saya harap faham kot apa yang saya cerita ni. Kita sambung lagi. Min qabli. Qalqalah sughra tadi. Okey, qalqalah sughra. Lam baris bawah li. Kemudian nun mati bertemu ya. Nun mati bertemu ya. Okey, baik, alhamdulillah. Terima kasih.
yang fokus Sebab ni cerita penting ni. Kalau tidak nanti orang pening. Sebab nanti orang tak tahu mana yang datang dulu, riwayat ke hukum, kaedah. So kalau dalam satu keadaan ada kaedah tajwid yang berada di situ, contoh bacaan-bacaan yang dalam ayat gharib, bacaan imalah, bacaan ismam, itu semua datang dengan riwayat, tuan-puan. Jadi kalau riwayat dengan kaedah, mana yang diutamakan dulu? Riwayat dengan kaedah tajwid, mana yang kita nak utamakan dulu? Semestinya riwayat. Riwayat ni, apa yang Nabi ajar, itulah yang kita baca. So boleh tak nak pakai kaedah tu pada apa? Boleh tak kaedah tajwid menyangkal dengan riwayat? Tak boleh. Tak boleh. Riwayat diutamakan berbanding kaedah tajwid. Kena faham tu benda ni. Okay, riwayat ni maksudnya apa yang dah diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingat itu je. Kaedah ni adalah yang terkemudian. Satu ilmu yang dicipta oleh para ulama untuk mendatangkan logik sebab musabab. Kenapa bacaan tu bergantung gitu? Bukan direka-reka lah tuan-puan. Orang yang menciptakan ni orang yang bijak pandai, yang cerdik dalam ilmu lughah, ilmu bahasa, ilmu tafsir. Bukan orang-orang biasa macam saya ni. Mana maunya. Saya duk cerita ni benda-benda yang dah ada tuan-puan. Saya bukan golongan pemikir. Kan untuk hukum ni lah, untuk dalam situasi yang kita cerita ni. Saya ni berkongsi je. Ibarat benda tu dah ada, saya ambil dan saya cerita kat tuan-puan. Itu aja. Alright. Boleh? Ready So, selesai. Min qabli an ya'tiya yawmul la. Nun mati bertemu ya, idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah. Nun mati bertemu ya. Masukkan bunyi nun ke dalam ya. Ayya. Kemudian matikan hamzah ni. Pastikan sifat syiddahnya terjaga dengan baik. Ya. Matikan betul-betul. Okey, matikan suara. Min qabli an ya'tiya yawmul la. Begitu. Tiya. Ni huruf ya tuan-tuan Ta baris bawah, ti satu harakat, ya baris atas satu harakat. Yaw ni pula bacaan lunak, bacaan lembut. Sifat lin. Waw mati sebelumnya baris atas. Yaumulla. Mulla. Ini apa dia? Idgham bila gunnah. Idgham bila gunnah. Tanwin bertemu lam. Okey, baik. Kemudian kat sini kita kena faham, walaupun dia kata idgham, tapi pastikan tidak ada unsur dia dengung. Yaumulla. Tanwin 99 bertemu dengan lam. Terkecuali lah. Siapa yang belajar Izi Tajwid kan sebelum ni, seminar tu. Yaumulla. La dua harakat ma asli. Bai'u. Bai ni pun juga disebut sebagai bacaan lin. Yau. Bai. Dua-dua ni bacaan lin. Boleh? Bai'un fi yawmun la bai'un fihi wala bai'un tanwin bertemu fa. Hukumnya ikhfa hakiki. Sembunyikan nun. Jangan sebut nun tepat pada makhrajnya. Mana nun ustaz? Ada dalam tanwin ni. Kalau rasa tak nak pening sebut nun tu, jangan sebut tanwin tepat pada makhrajnya. Settle masalah. Kan, kalau takut orang pening. Tapi bila sebut nun, betul juga. Ada je nun dalam tanwin tu. Tapi kena faham lah pula definisi tanwin tu apa. Nun mati yang ada pada sebutan tetapi tiada pada bacaan. Okey. Yaumul la bai'un. Fa huruf nipis, maka dengung pun nipis. Bai'un fihi wala khullatun wala syafa'ah. Fihi wala khulla. Fihi wala. Fihi wala wala. Fi dua harakat, ha baris bawahi, wa baris atas wa.
La ni 2 harakat. Mat asli. Ni alif mat Kha pada depan, khu tebal selamanya. Khulla. Khu ni angkat pangkal lidah. Khullatun wala syafa'ah. Khullatun wa. Tanwin bertemu dengan waw. Tanwin bertemu dengan waw, idgham bi gunnah. Masukkan bunyi tanwin ke dalam waw. Khullatun wala syafa'ah. La ni 2 harakat mat asli. Khullatun wala sya urushin balik atas. Okey, 1 harakat je. Fa 2. Ni alif mat kecil tuan-tuan, hati-hati. Syafa 2 harakat mat asli. Huruf ain sempitkan di tengah kerongkong kita, kemudian matikan ta yang tertutup macam ni dengan bunyi ha. Ta yang macam ni bila kita berhenti bunyi ha. Boleh? Yaumul la bay'un fihi wala khullatun wala syafa'ah. Boleh tuan-tuan? Maklin bukan tak sesuai istilah maklin. Maklin ni kalau berhenti baru jadi maklin. Sebab tadi kita tak berhenti kan. Kalau macam la yaumul la bay'u, bay ni bacaan lin. Bacaan. Yaw pun bacaan. Kena ni dari sudut kefahaman kita pada istilah lah. Kalau maklin ni berlaku kalau berhenti je. Okey. La bay, tapi kita tak berhenti. La bay macam tak kena kan. Tapi andai katalah ni kalau berhenti la bay baru jadi baru sebut matlin 246. Mat ni maksudnya panjang. Tuan-tuan kena faham, mat ni wujudnya istilah mat tu adalah nak bagi tahu bahawa panjangnya kat situ boleh jadi 2, 4 ataupun 6 untuk matlin. Tapi dalam keadaan kita sambung ayyati yaw kat situ tak ada unsur mat. Sebab tu namanya bukan mat. Sebab kita tak berhenti, kita sambung. Yaw, bacaan lin. La bay, bacaan lin. Fi, nak berhenti pun kat fi patutnya sesuai ni. Kan kalau nak berhenti. Boleh nah, bacaan lin dengan mat lin adalah benda yang berbeza lah. Dari sudut istilah tu sebenarnya. Lin tu maksudnya tetap sama, lembut. Cuma istilah bacaan dengan mat tu beza. Okey. Apa beza? Tadi saya sebut tu. Okey. Matlin ni kalau berhenti baru jadi. Tak berhenti tak jadi. Tapi ada syarat juga. Macam ni kan. Ni boleh lah, ada logik lah untuk jadi matlin. Ayyati yaum. Dia konsep sama macam ma'arid li sukun. Sebiji. Tak ada beza pun. Sebiji macam ma'arid li sukun. Tak ada beza pun. Sama. Iaitu bila kita berhenti pada sesuatu sebutan huruf yang sebelumnya terdapat mat asli. Itu definisi bagi ma'arid. Tapi kalau matlin, kita berhenti pada satu huruf. Contoh kita nak berhenti pada ain lah contoh kan. Ain. Sebelumnya ada bacaan lin, baru jadi matlin. Kita nak berhenti mim. Sebelumnya ada bacaan lin, baru jadi matlin. Tapi kalau kita dalam keadaan sambung, dia tak jadi. Yaw, hanya bacaan. Bay, hanya bacaan. Kenapa saya kata jangan sebut mat? Sebab mat ni maksudnya panjang. Mat ni maksudnya panjang. Jadi fokusnya lebih berat apabila dia waqaf. Jadi penggunaan istilah itu. Faham tak? Boleh nah? Bacaan lin untuk yamat. Oh tidak, ini lain ni. Faham ni. Matlin. Matlin ni huruf dia 2. Ya, ni kena belajar balik ni. Maksudnya
sebelum kita nak faham bacaan lin, kita kena tahu huruf lin, kena tahu ciri-ciri lin. Bila kita tak faham kat situ, mungkin kita jadi keliru sikit. Huruf lin ni ada dua, ya mati dengan waw mati. Sebelumnya mesti huruf baris atas. Itu formula dia. Macam mat ada formula mat, alif waw ya kosong sebelumnya. Mengikut formula lah, alif sebelumnya baris atas, ya sebelumnya baris bawah, waw sebelumnya baris depan. Kan, itu mat. Itu bacaan mat. Kalau bacaan lin, ya mati yang ada simbol sukun, waw mati yang ada simbol sukun, sebelumnya mesti baris atas. Itu formula dia. Jadi nak faham bacaan lin, nak faham mat lin, kena faham dulu yang saya cerita ni tadi. Tak kenal yang tu, tak kenal huruf lin, kalau tanya huruf lin apa dia? Tak tahulah. Confirm takkan faham apa benda yang kita cerita ni. Saya buat simple macam tu lah. Bukanlah tak faham tu maksudnya tak boleh terima langsung. Dia jadi pening sikit. Sebab tak tahu nak mulakan kefahaman tu kat mana sebenarnya. Dia stuck kat situ. Jadi kena kenal dulu huruf lin, kena tahu dulu ciri-ciri lin, baru kita akan faham penjelasan bagi bacaan lin dengan mat lin. Baru kita tahu, patutlah ada penggunaan istilah mat. Kena tahu pula maksud mat. Mat ni maksudnya panjang. Yang melibatkan bacaannya panjang. Tu. Semua tu berkait rapat. Bila nama datang ni, istilah-istilah ni, datang je nama-nama ni, kita kena faham setiap satu tu. Bukanlah faham secara menyeluruh. Cuma sekurang-kurangnya tahu sikit maksud dia. Okey lah. Mat panjang kan. InsyaAllah. Boleh nak? Benda-benda ni semua ialah dalam kita lah. Dalam kita memang kita cerita detail lah benda-benda ni kan. Sebelum nak cerita mat lin pun akan diceritakan dulu apa itu lin, apa huruf lin, begitu. Boleh? Puan Nora Mahmud, ya mat atau waw mati sebelumnya ada huruf simbol sukun. Itu typo ke apa tu? Macam silap juga tu keterangan tu. Okey, semak balik. Ke typo ke apa, silap tulis kot dah. Cuba tengok baca balik, dan kalau kata silap tak apalah kan. Boleh betul kan? Tapi kalau ya mat atau waw mati sebelumnya ada huruf yang simbol sukun, sekejap. Tak kena tu. Lain tu. Okey. Mat tu panjang 246. Mat tu maksudnya panjang, tapi bukannya semua jenis mat 246. Macam tu pula. Dia banyak pecahan dia. Tapi dalam apa yang kita duk bincangkan ni, kalau mat lin, ma'rif sukun 246. Tengok jenis mat. Kalau mat badal, mat tamkin, mat silah, itu lain pula. Tu 2 harakat sahaja. Mat jaiz 4 atau 5 sahaja. Mat lazim 6 sahaja. Nampak? Banyak pecahan dia pula. Begitu. Okey, Puan siapa tu? Puan Asyah Osman. Cuma dalam pembincangan kita sekarang ni, yang kita fokuskan ni, 246 lah untuk mat lin. Kalau berhenti. Tak berhenti, tak jadi. Kena faham betul-betul tu. Alright? Itu dia. Wallahu alam. Kita sambung lagi. Wala khullatu wala syafa'ah. Habislah kita berhenti tadi kan. Pada huruf ta ni. Ta yang bulat ni tutup macam ni. Kita akan matikan dengan bunyi huruf ha. Okey. Syafa'ah. Syafa'ah. Wal kafiruna humuz zalimun. Wal sekejap, tukar pen dulu. Wal, huruf wa berada atas wa, biasa je. Matikan lam dan pastikan jangan lantun. Wala, kan? Wala. Sekejap, gatal pula. Okey, wala, jangan wala. Wala ka, wala. Wal kafiruna humuz zalimun. Boleh? Wal ka ni
Mad asli. Nampak ni? Ada huruf alif kecil sebelumnya baris atas. Wal ka mad asli ni, ka ni. Fi. Ru ni 2 harakat juga. Ra baris depan tebal ke nipis? Soalan kacang. Mestilah tebal sebab baris depan kan. Ru. Ingat, ra baris atas tebal. Ra baris depan, ru tebal. Hanya ra baris bawah je kena nipis. Ri. Ingat tu. Pegang asas huruf ra. Okey. Baik. Wal kafiruna humuz zalimun. Wal kafiruna ru tebal 2 harakat tak, sebab ada waw mat ni. Nampak? Nahumuz dha. Ha baris depan hu, mim baris depan mu, mudza. Masuk terus. Ni apa dia hukum dia? Alif lam syamsiyah. Humudza. Dan jangan lupa huruf dha ni tebal, tuan-tuan dan puan. Hukum alif lam syamsiyah kita tahu ni. Tak ada masalah kan? Humudza tahu dah. Cuma yang saya nak tekan kat sini ialah pastikan bacaan kita kat sini baik. Sebutan tu baiklah untuk huruf dha ni. Pertama, makhraj dia mana? Keluar hujung lidah. Keluar sikit hujung lidah. Sikit je. Jangan banyak-banyak. Cukup mengikut pada keselesaan kita. Jangan duk paksa hujung lidah tu keluar. Kan? Terkejut tengok nanti. Humudza. Yang penting pastikan sifat tebalnya tu wujud. Sifat tebal wujud. Tuan-puan. Humuz zalimun. Kemudian za ni panjang pula, 2 harakat. Ada alif kecil. Nampak kat sini? Alif saghirah. Alif kecil. Yang berfungsi sememangnya berfungsi sebagai huruf mad. Panjanglah 2 harakat. Humuz zalimun. Lam baris bawah li. Mu asalnya mak asli. Mu ni mak asli. Tapi sebabkan kita nak berhenti pada nun ini, maka dinamakan ma'arid lis-sukun. Nampak? Sebab kita berhenti pada nun dan sebelum nun ada mak asli. Itu syarat-syarat untuk berlakunya ma'arid lis-sukun. Faham tak ni? Jelas ke jelas tuan-tuan dan puan? Okey? Jelas ke jelas? Wal kafiruna humuz zalimun. Kat mana yang gemar tawaludnya tu, Puan Zurina? Huruf lam. Walaka. Wala. Tak mau wala. Wal kafiruna humuz zalimun. Okey, baik. Tadi kita tak baca kan? Potong-potong. Tak apa, saya baca sekali, tuan-puan dengar, kemudian kita ulang bersama-sama. Saya baca sekali semua. So, sekali kita baca sama-sama. Kita baca sama-sama sekali pula 2 kali. Macam biasalah kan? Baik, sedia semua, dengar baik-baik. InsyaAllah. Ni saja kongsi-kongsi, tak ada apa pun. Okay, ready nah? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع
شفاعة والكافرون هم الظالمون صدق الله العظيم. Okey, baik, Alhamdulillah. So, tuan-tuan dan puan, sedia semua? Kita baca. Ikutlah saya macam mana saya berhenti tadi, macam tu kita baca. Tak pun tuan-puan tengok je, ikut anak panah saya letak ni. Okey. Baik, wallahu a'lam. Kita baca sama-sama. Ready semua? Tarik nafas anda. Jangan keluar lagi, baca dulu Ready, 1, 2, mula. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة شفاعة والكافرون هم الظالمون صدق الله العظيم. Baik, Alhamdulillah. Selesai dah tuan-tuan. Tapi kita baca sekali lagi boleh? Okey. Kita baca sekali lagi. Kita baca sekali lagi, tempo laju sikit. Boleh? Laju sikit. Ready. Sekali lagi 1, 2, mula. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون صدق الله العظيم. صدق الله. Baik, Alhamdulillah. Masuk tilawah. Tak boleh tuan-tuan. Kalau saya masuk tilawah, namanya saya buat lawak tu. Saya tak ada kemahiran pun. Main tibai je. Puan Jusiah, tertekan emotikon marah. Ampun Ustaz. Kena hantar durian dulu kat rumah. Hantar durian. Tadi cerita durian kan, awak diam je. Sebab tengah berhujah time tu. Tak boleh tiba-tiba masuk bab durian ni tak. Tak apa. Sekarang tengah musim je tak. Harap-harap dia bukan harga bangsawan lah. Budak mahal no. Tak melalu nak beli. Ada 2 biji cinonik tu RM60. Kalau isinya okey-okey lah tak. Tak apalah, buat macam mana.
Okay. So insyaAllah kita jumpa. Bila? Esok tak ada Hari Selasa tak ada. Kita jumpa hari Rabu nanti insyaAllah. Boleh? Hari Rabu. Yaumur Rabba'. So, tuan-tuan perempuan yang belum join kita punya group, jangan lupa yang baru lagi bersama dengan kita, jangan lupa untuk join group. Kita ada group waiting list. Untuk tuan-puan ikuti kita punya program Keto, Noble Class ataupun Master Class. So siapa yang rasa nak ikut apa yang Izzy Ngaji ni sediakan, jadi apa-apa pun masuk dalam group dulu. Group tu kita ada sediakan link di atas. Harga kayangan, amboi, tu pun ya juga. Kalau kayangan tu padu sangat. Itulah. Okey, sambung balik bab ni. Tiba cerita durian balik lah. Siapa yang nak tahu info lanjut berkaitan dengan kita punya program ni, so tekan link di atas. Okey. Kita ada link Telegram, kita ada link WhatsApp. Jadi tuan-puan pilih je nak masuk grup yang mana. Jadi dalam grup tu nanti tuan-puan akan dapat info berkaitan dengan program yang kita bakal lancarkan pada Julai 2021. InsyaAllah. Tergendala cerita ni. Cerita apa nama? Pasal durian. Tak adalah, awak bukanlah nak merungut tuan-puan, tapi itulah. Kau tengok duriannya Allah. Kata orang parit, renit-renit. Tengok duriannya. Renit-renit. Kena RM60 2 biji. Isi tak banyak pun. Ini dululah pengalaman tu sebelum ni. Boleh lah nak beli bantu kan. Buat berasa boleh lah. Durian kau mah. Okay. So insyaAllah itu sahaja daripada saya. Tak ada apa dah kot. Tak ada apa dah tuan-tuan So nanti kan kita punya program yang bakal dilancarkan Julai ni. Kemudian hari Rabu kita jumpa balik untuk sharing tajwid. Pada jam 8.30 pagi. Kepada mereka yang baru pertama kali untuk join, baru pertama kali join kita punya sharing tajwid. So kita punya jadual ni pada setiap hari Isnin, Rabu, Khamis dan Jumaat. Isnin, Rabu, Khamis dan Jumaat. 4 hari dalam seminggu lah. Yang tak ada hari Selasa je. Selasa, Sabtu dan Ahad lah. Sabtu, Ahad, hari Minggu kan kita off. Itulah. Jadi jangan lepaskan peluang untuk sama-sama kita, yalah, kongsi-kongsi pengalaman sikit. Kongsi apa-apa yang boleh saya kongsikan pada tuan-puan dalam sharing ni nanti. InsyaAllah saya undur diri dahulu. Terima kasih saya ucapkan kepada tuan-puan. Boleh. Takkan di Perak pun mahal duriannya. Mahal. Usah dikenang. Tak tahulah, pada saya mahal jugalah. Sebab dulu pernah beli durian yang murah. Kena sini tu kata rega apa, kayangan ke bangsawan ke apa jenis silaf tak tahu. Tapi ceritanya memang boleh tahan lah tuan-tuan So siapa yang ada kebun durian tu meh lah, post lah guna GNT 2 biji. Pakai GNT Okey, itu saya gurau-gurau tuan-tuan Minta maaf salah silap kalau ada terkasar bahasa ke apa. InsyaAllah mohon ampun maaf. Hujung rambut, hujung kaki. Jangan lupa hashtag kita santai tapi sampai. Kita jaga Quran. Quran jaga kita. InsyaAllah apa yang baik itu datangnya daripada Allah SWT, dan yang kurang itu mungkin daripada salah ataupun kekhilafan daripada diri saya sendiri. So saya mohon ampun dan maaf. InsyaAllah jumpa lagi untuk sharing tajwid pada hari berikutnya, hari Rabu nanti. Saya undur diri dahulu. Kita tangguhkan pertemuan dengan bacaan tasbih kafarah wa suratul asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa innal insana Sadaqallahul azim. Okey, saya undur diri dahulu. Bye bye. Jumpa lagi Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari tu ada orang tanya saya, lagu apa yang saya pasang waktu seminar kan? Tajuk dia Aku Ingin Jadi Hafiz Quran. So kalau tuan-puan nak dengar, jom.
Let's go. Kita dengar dulu lagu ni. Boleh? Okay, jumpa lagi. Bye-bye. Assalamualaikum. Ku putuskan satu impian. Aku ingin jadi hafiz Quran. Ku akan bertahan walau sulit melelahkan. Allah beri aku kekuatan. Ku impikan sepasang mahkota untuk berikan di akhirat kelak, sebagai pertanda bahwa kau sangat ku cinta. Aku cinta engkau karena Allah. Ku cinta Umi, ku cinta Abi, ku harap doamu selalu dalam hati. Ku cinta Umi, ku cinta Abi, berharap bersama di surganya nanti. Ku impikan sepasang mahkota untuk berikan di akhirat kelak, sebagai pertanda bahwa kau sangat ku cinta. Aku cinta engkau karena Allah. Ku cinta Umi, ku cinta Abi, ku harap doamu selalu dalam hati. Ku cinta Umi, ku cinta Abi, berharap bersama di surganya nanti. Ku cinta Umi, ku cinta Abi, ku harap doamu selalu dalam hati. Ku cinta Umi, ku cinta Abi, berharap bersama di surganya nanti. I love you Umi, I love you Abi, I love my family forever in my heart. Ku putuskan satu